Halo, terima kasih kepada MC kita. Pada minggu lepas, kita telah membincangkan topik penjagaan kulit golongan lelaki kan? Jadi, mari kita bincang tentang penjagaan badan wanita pada minggu ini. Perkongsian saya pada malam ini adalah disediakan khususnya untuk golongan wanita yang muda. Mereka yang berumur dalam lingkungan 20-an hingga 30-an. Walau begitu, topik ini sudah tentu adalah berkaitan dengan golongan wanita pada semua peringkat umur. Saya hanya berharap dapat mengingatkan golongan wanita yang lebih muda supaya menjaga kesihatan mereka pada peringkat awal. Okey. Mari kita lihat apakah kebimbangan kesihatan yang biasa dijumpai di kalangan wanita. Setiap kali kita membincang tentang kesihatan wanita, kita mestilah sudah tahu hal ini memang akan berkait dengan sistem pembiakan wanita kita seperti rahim dan ovari kita. Inilah bahagian-bahagian yang tidak difahami oleh golongan lelaki. Mari kita lihat masalah yang pertama, iaitu kitaran haid kita. Sebenarnya dengan meneliti masalah haid semata-mata, sudah ada banyak masalah yang akan dijumpai dalamnya. Masalah yang pertama, kitaran haid yang tidak teratur. Kitaran haid merujuk kepada tempoh masa di antara hari pertama kedatangan haid pada bulan lepas dan hari pertama bagi bulan yang berikutnya. Tempoh di antara hari pertama dan hari terakhir kedatangan haid pada bulan ini adalah kitaran haid yang sempurna. Secara biasanya, tempoh ini sepatutnya di antara 21 hari hingga 35 hari. Jika tempoh ini adalah terlalu pendek ataupun terlalu panjang, contohnya sehingga melebihi 35 hari, bahkan tidak kedatangan haid selama 1 hingga 2 bulan, maka situasi ini adalah kitaran haid yang tidak teratur. Masalah yang kedua adalah masalah senggugut. Antara kawan-kawan saya, 9 daripada 10 orang akan menghadapi masalah senggugut. Keadaan ini mungkin akan seterusnya menjadikan masyarakat ini untuk anggap hal ini adalah sesuatu yang normal. Sebenarnya, bagi seseorang yang sihat, mereka tidak sepatutnya akan mengalami masalah senggugut yang terlampau sakit. Apakah maksud kesakitan yang terlampau? Bagi situasi yang kurang normal, selain kesakitan krem di bahagian bawah perut mereka, mereka mungkin juga mengalami kesakitan pelvik, bahkan akan menghadapi ciri-biri muntah dan perasaan geli. Situasi-situasi begini sebenarnya disebabkan oleh perubahan hormon yang ketara dan juga ketidakstabilan hormon dalam badan anda. Masalah yang ketiga merujuk kepada isi padu darah haid yang terlalu banyak atau terlalu berkurangan. Seperti apa yang kita tahu, isi padu darah haid kita pada 3 hari pertama adalah lebih banyak, di mana tuala wanita anda adalah sangat penuh dengan darah haid. Namun, katakan sepanjang kedatangan haid anda, bilangan tuala wanita yang memang penuh adalah melebihi 10 keping. Maka isi padu darah haid anda adalah terlampau banyak. Isi padu darah haid yang berkurangan pula merujuk kepada seseorang yang kedatangan haid kurang daripada 5 ml. Saya pernah dengar perkongsian orang lain bahawa pada 3 hari pertama kedatangan haid mereka hanya perlu menukar tuala wanita mereka sekali dalam sehari. Ya, sekali dalam sehari saja. Dan tuala wanita yang ditukar tu pun tidak penuh, hanya sedikit saja. Situasi-situasi ini merupakan masalah isi padu darah haid yang kurang normal, yang menyampaikan mesej tersirat tentang kesihatan badan anda sekarang. Dari segi perubatan tradisional Cina, isi padu darah haid yang berkurangan bermaksud badan anda mungkin terlalu sejuk, kekurangan tenaga dan qi dalam bahasa Cina. Sebaliknya, isi padu yang terlampau banyak pula akan menyebabkan kekurangan darah dan pening akibat kehilangan darah yang banyak. Masalah yang terakhir adalah tempoh haid yang tidak teratur. Hal ini merujuk kepada tempoh kedatangan haid anda setiap bulan. Adakah terlalu pendek atau terlalu panjang? Dari segi tabib Cina, kedatangan haid selama 7 hari adalah paling baik dan sihat. Dan sebenarnya, kedatangan haid antara 3 hingga 7 hari sudah boleh dikenali sebagai normal. Jika kawan anda menyatakan haid mereka hanya ambil masa 2 hari,
maka ia juga melambangkan kesihatan badan mereka yang kurang baik. Jika anda memiliki masalah-masalah ini, janganlah anggap semua ini adalah normal. Kerana ia memang kurang normal. Ramai wanita yang muda mungkin tidak berapa tahu aspek ni. Dan juga mungkin tidak peduli langsung. Namun, hal ini merupakan sesuatu yang anda semua sepatutnya faham. Dan menitik berat sejak muda kerana situasi-situasi ini merupakan isyarat badan anda. Pada masa yang sama, selain masalah berkaitan dengan kedatangan haid, kesihatan kulit kita juga banyak mempengaruhi golongan wanita. Masalah kulit bukan sahaja mempengaruhi golongan wanita tetapi juga golongan lelaki. Kerana mereka juga akan berasa kehilangan keyakinan terhadap diri sendiri dengan adanya berbagai-bagai masalah kulit pada wajah mereka kan. Okey, golongan wanita yang muda adalah lebih fokus pada masalah kulit seperti jerawat, bintik-bintik putih dan hitam. Lagipun, dengan gaya hidup sekarang yang tidur lewat, lingkaran hitam bawah mata juga merupakan salah satu contoh masalah kulit yang sering dijumpai. Sebenarnya, selain tidur lewat, lingkaran hitam bawah mata juga sering dijumpai dalam kalangan yang mempunyai alergik hidung dan juga sesiapa yang mengalami masalah anemia. Jadi anda boleh mendapati masalah jerawat anemia adalah berkaitan dengan kitaran haid kita. Apabila sistem peredaran darah anda adalah kurang baik dan badan anda adalah kekurangan tenaga, maka ia akan mendorong kepada lingkaran hitam bawah mata anda. Pada masa yang sama, ketidakstabilan paras hormon wanita juga akan mencetus masalah kulit seperti jerawat. Terdapat sekumpulan kalangan wanita yang muda akan mengalami masalah kulit yang sensitif. Terdapat sebahagian daripada mereka dapat melegakan masalah ini apabila mereka semakin berusia. Namun begitu, terdapat lagi orang yang tetap menghadapi masalah kulit sensitif sepanjang hayat mereka, di mana mereka tidak boleh mencuba produk-produk skincare secara sesuka hati. Okay. Masalah keempat merujuk kepada kulit kusam yang sering dijumpai di kalangan yang lebih berusia. Walau begitu, kita masih dapat lihat sekumpulan orang yang kelihatan kurang bertenaga, lesu, warna kulit yang tidak rata dan kulit kusam. Jadi, masalah kulit kusam ini memang akan mempengaruhi golongan wanita secara menyeluruh. Mengapakah saya tidak tulis masalah kedutan? Hal ini demikian kerana saya ingin fokus pada kalangan wanita yang lebih muda. Secara biasanya, masalah kedutan yang ketara hanya akan muncul pada umur 30 tahun lebih. Okay? Jadi, bagi golongan wanita yang lebih muda, jika anda mula menitik berat masalah kulit ini, maka anda dapat melambatkan kemunculan kedutan. Janganlah anda abaikan tanda-tanda badan anda kerana badan anda sedang cuba untuk menyampaikan sesuatu mesej kepada anda. Tidak kisah anda adalah muda atau lebih matang pada hari ini. Terutamanya bagi sesiapa yang muda, anda semua mestilah mengambil berat isyarat badan dan melakukan penyelarasan badan yang sewajarnya. Sudah tentu, penyelarasan badan ini harus bermula dengan gaya hidup dan cara pemakanan kita. Dan proses penyelarasan ini memang mengambil masa kerana kita bukanlah bergantung pada pengambilan ubat. Okey? Saya ingin mengingatkan anda semua, tidak kisahlah umur anda pada hari ini. Mengamalkan gaya hidup dan tabiat yang baik merupakan hadiah terbaik untuk diri sendiri pada masa sekarang dan juga pada masa depan. Semakin awal kita mula menjaga kesihatan badan kita, semakin kita dilindungi pada masa depan. Jadi apa yang anda digalakkan untuk mengelakkan daripadanya, termasuklah tidak minum air ais, minuman manis dan mengandungi lemak trans yang tinggi. Contohnya krim, aiskrim dan minuman frap seperti frappuccino di Starbucks. Inilah contoh minuman yang manis, berlemak dan sejuk yang akan seterusnya menjejaskan kesihatan kulit kita. Kerana kulit kita akan menua dengan lebih cepat dengan adanya pengambilan gula yang banyak. Terdapat lagi kawan-kawan yang akan mengalami masalah jerawat. Okey. Makanan dan minuman yang sejuk ini juga akan menjejaskan kesihatan haid kita. Tambah lagi dengan sistem peredaran darah kita yang sudah kurang sihat,
kita mungkin akan mendapati darah beku dalam darah haid kita. Okey. Langkah yang kedua, berehat. Berehat dengan cukup. Pernahkah anda dengar anda nampak lebih cantik apabila berehat dengan cukup? Sebenarnya, apabila anda berehat dengan mencukupi, maka pemulihan badan dan sel-sel anda akan bertambah baik. Hanya berkait dengan masalah lingkaran hitam bawah mata, daya tahan yang kurang baik dan juga ketidakstabilan paras hormon yang saya sebut tadi. Masalah-masalah ini berkemungkinan besar berkait dengan gaya hidup anda yang tertekan tanpa tidur yang mencukupi. Tabiat yang ketiga adalah bergerak ataupun pergerakan badan anda. Setiap kali kita menyatakan senaman berjogging, senaman tidak semestinya masa anda pergi ke gym saja. Senaman yang paling asas adalah stretching dari masa ke masa. Kerana stretching dapat merangsang sistem peredaran darah kita dan juga aliran limpa kita. Bahagian-bahagian ini adalah berkaitan dengan metabolik dan detoksifikasi kita. Terutamanya bagi golongan wanita yang bekerja di kawasan beraircon, duduk dengan masa yang lama. Jadi anda digalakkan untuk melakukan stretching dari masa ke masa. Tabiat yang keempat, cara pemakanan yang seimbang untuk mengembalikan kelihatan yang lebih bertenaga dan kesihatan haid kita. Anda perlu mengambil zat besi yang mencukupi. Golongan wanita mungkin tidak makan daging sebanyak golongan lelaki. Lagi perlu mengalami kehilangan darah haid dan zat besi setiap bulan. Maka anda dicarankan untuk makan makanan yang mengandungi zat besi yang tinggi. Selain daging, sayur-sayuran hijau juga mengandungi zat besi yang tinggi. Anda juga boleh mengambil vitamin C pada masa yang sama untuk memaksimumkan penyerapan zat besi anda. Okey, seterusnya mari kita fokus pada rutin penjagaan kulit kita. Anda boleh mengurangkan proses penjagaan kulit anda, tetapi ia bukan bermaksud anda buat secara cincai-cincai saja. Rutin penjagaan kulit yang lebih simple membolehkan anda melakukan apa yang memang berkesan dan dapat melakukannya secara berterusan. Jika boleh, anda juga digalakkan supaya mengurangkan kekerapan untuk menyapu makeup yang tebal, terutamanya semasa anda sedang berjerawat. Jadi, rutin penjagaan kulit yang lebih simple merangkumi pembersihan, moisturizing dan atau melembabkan dan menyapu sunscreen yang sewajarnya untuk melindungi kulit anda. Apabila struktur kulit anda adalah baik, fungsi mengunci kelembapan dan pertahanan kulit anda lah baik, maka secara semula jadi banyak masalah kulit dapat dikurangkan. Pada akhirnya, anda mungkin akan bertanya, adakah apa-apa suplemen yang dapat membantu dalam penyelarasan badan kita? Menyelaraskan paras hormon kita, bahkan menjadikan kulit kita nampak lebih cantik. Sudah tentu, bantuan suplemen ini adalah salah satu langkah yang betul juga. Tetapi anda mestilah faham apakah produk ini sebenarnya sebelum anda mengambil. Apakah kebaikannya? Bagi golongan wanita yang lebih muda, anda mungkin tidak pasti bilakah masa terbaik untuk anda mula menjaga badan. Apakah ataupun adakah produk-produk yang sesuai untuk golongan wanita muda? Mari kita lihat produk yang pertama pada hari ini, iaitu LD Venus. Secara amnya, produk ini adalah satu formulasi yang fokus untuk menyuburkan rahim dan ovari. Produk ini adalah sesuai kepada golongan wanita dalam pelbagai peringkat asalkan anda sudah mengalami kedatangan haid buat kali pertama. Bagi golongan remaja, mereka mungkin tidak mengalami banyak masalah pada mula-mulanya, termasuklah masalah senggugut. Namun mengikut gaya hidup mereka dan peringkat hidup yang berbeza, seperti masa mereka mula bekerja, bahkan masa mereka menuntut pengajaran mereka di universiti, jika mereka tidak tahu bagaimana untuk menjaga kesihatan mereka dengan baik, maka berbagai-bagai masalah mungkinlah mula muncul. Jadi penjagaan kesihatan wanita adalah digalakkan untuk bermula dengan awal. Bagi golongan remaja, LD Venus ini dapat bantu mereka memperkaya darah dan oksigen, mengelakkan masalah kekurangan darah dan memperbaiki masalah kitaran haid yang tidak teratur. Bagi golongan wanita yang berada pada peringkat matang pula, peringkat ini akan menjadi lebih sibuk.
maka mungkin muncul berbagai-bagai masalah seperti keputihan berlebihi, darah beku, bahkan juga ketidaksuburan. Kerana punca penyebab kepada semua ini adalah berkaitan dengan sistem peredaran darah anda yang kurang baik dan juga sistem endokrin yang tidak teratur. Jadi, anda boleh mengambil produk LD Venus ini untuk melancarkan sistem peredaran darah dan seterusnya membantu mereka yang baru bersalin untuk mengeluarkan darah nifas, meningkatkan daya pertahanan badan dan mempercepat pemulihan rahim selepas bersalin. Bagi golongan wanita pada peringkat menopause pula, mereka bukan sahaja akan menua tetapi juga mengalami berbagai-bagai simptom menopause seperti perubahan emosi, kepanasan dan berpeluh semasa tidur dan juga kekeringan faraj dan kekenduran rahim. Jadi, untuk golongan wanita pada peringkat ini, produk ini dapat menyelaraskan meridian limpa dan meridian perut. Kedua-dua meridian ini adalah berkait rapat dengan penyakit puan dan sistem pembiakan seseorang wanita. Dengan ini, golongan wanita pada peringkat menopause dapat mengurangkan simptom-simptom dan ketidakselesaan pada peringkat ini. Mari kita lihat apakah produk LD Venus Go ini terlebih dahulu. Apakah rumusannya untuk mencapai kesan-kesan yang saya sebut tadi? Secara amnya, produk ini adalah satu formulasi yang terdiri daripada 6 jenis herba semula jadi yang fokus untuk menyuburkan rahim dan ovari. Rumusan LD Venus ini merangkumi 6 jenis herba semula jadi, iaitu tangkui, tangshen, tanshen, baijiangqiao, yimu cao, huangqi. Jadi, produk ini tidak mengandungi sebarang hormon, bahan kimia, padahal hanya diekstrak daripada herba semula jadi sahaja. Produk ini juga dijalankan beberapa kajian klinikal dan terbukti keberkesanannya untuk membantu pemulihan badan wanita. Sebelum kita membincangkan hasil kajiannya, mari kita lihat apakah fungsi ke-6 herba semula jadi ini terlebih dahulu. Secara ringkasnya, jenis herba tangkui dan yimu cao dapat melancarkan peredaran darah dan melaraskan dan juga melegakan haid kita. Pada pandangan perubatan barat, ia sebenarnya berfungsi untuk menyelaraskan sistem endokrin kita. Kedua-dua herba ini juga dapat mengurangkan kesakitan haid, memperkaya darah dan membantu dalam pengecutan uterus kita. Pengecutan rahim ini memang sangat penting untuk golongan wanita selepas bersalin. Jenis herba tangshen ini adalah untuk membantu menambah tenaga ataupun qi dalam bahasa Cina dalam limpa dan perut kita, meningkatkan daya penghadaman dan penyerapan makanan dan juga menambah bilangan sel darah merah dan hemoglobin. Jadi, ia adalah sesuai untuk pemulihan badan selepas bersalin dan juga selepas kedatangan haid setiap bulan, terutamanya bagi mereka yang tidak mengamalkan cara pemakanan yang sihat. Bagi herba tanshen pula, ia dapat membantu mengingkilkan darah beku dan melegakan sakit haid. Kita kadang-kadang ada nampak darah beku semasa kedatangan haid kita. Dan ia juga dijumpai apabila anda mengalami masalah senggugut yang sangat menyakitkan. Situasi ini mungkin melambangkan badan anda adalah lebih sejuk dan sistem peredaran darah yang kurang baik, maka mencetus kepada masalah-masalah ini. Jenis herba baijiangqiao pula dapat menyatoksinkan badan anda dan juga melancarkan sistem peredaran darah. Jenis herba yang terakhir adalah huangqi yang dapat merawat masalah yang menyebabkan rahim, faraj, pundi kencing dan usus kendur dan mengelakkan mereka supaya dapat mengelakkan mereka daripada terkeluar daripada alat sulit wanita. Okey, fungsi-fungsi untuk herba semula jadi ini adalah perkara yang sudah dicatatkan. Okey, cara pengambilan produk ini sangat senang saja dan sudah tersedia untuk diminum tanpa memanaskan terlebih dahulu. Ia juga senang dibawa ke mana-mana, sama ada anda pergi ke pejabat ataupun pergi melancong ke merata-rata tempat.
Anda boleh minum produk ini anytime, anywhere, sangat senang dan sesuai kepada golongan wanita dalam masyarakat sekarang. Hanya ada dua keadaan yang dilarangkan untuk minum produk ini. Adalah semasa kehamilan dan kedatangan haid. Wanita yang mengandung atau yang sedang mengalami haid harus berhenti pengambilan produk ini buat sementara. Dinasihatkan supaya mula mengambilnya selepas bersalin atau 3 hari selepas berakhirnya haid anda. Jadi inilah dua keadaan yang anda dilarangkan untuk minum produk ini. Okay, semasa anda hamil dan semasa anda kedatangan haid. Okay. Seterusnya, mari kita lihat hasil kajian klinikal yang telah dijalankan atas produk LD Venus ini. Produk LD Venus ini telah terbukti keberkesanannya untuk 4 fungsi utama berikut. Kesan pertama produk ini adalah dapat membantu membaik pulih fungsi keseluruhan rahim kita dan membantu mempercepat pemulihan ovari dan rahim kita. Proses ini bukanlah penting bagi wanita yang bersalin saja kerana dinding rahim kita akan runtuh dan disingkirkan setiap bulan dan seterusnya menyebabkan kedatangan haid. Jadi, sebelum kedatangan haid, ovari anda perlu menghasilkan ovum terlebih dahulu. Barulah dapat menjadikan kedatangan haid kemudian. Tiada proses penghasilan ovum, maka tiada kedatangan haid. Pada masa yang sama, tiada proses penghasilan ovum juga bermaksud tiada peluang untuk kehamilan. Jadi inilah kenapa golongan wanita yang ingin kehamilan mestilah menyelaraskan kesihatan rahim dan ovari mereka terlebih dahulu. Kesan produk yang kedua merupakan fungsinya untuk membantu memperbaiki peredaran darah rahim dan tenaga qi. Fungsi ini juga bermakna ia dapat membantu melancarkan sistem peredaran darah dalam badan kita secara menyeluruh. Apabila sistem peredaran darah anda adalah baik, maka anda akan nampak lebih bertenaga. Fungsi ketiga produk LD Venus ini adalah dapat membantu meningkatkan sel darah merah dan paras hemoglobin wanita. Terutamanya bagi wanita yang baru bersalin supaya mereka dapat menggantikan darah yang banyak hilang semasa proses kelahiran. Jadi hal ini juga membuktikan keberkesanannya untuk membantu wanita yang baru bersalin untuk memulih badan mereka. Produk LD Venus ini juga dapat memperbaiki masalah kesihatan wanita seperti tenaga dalaman, anemia, sentiasa kelihatan letih dan kurang bertenaga. Ia juga dapat membantu golongan wanita yang lebih kekurangan yin yang sering menghadapi gejala fisiologi wanita seperti berpeluh, ketidakselesaan, kekeringan di tekak dan mulut. Okey. Dalam perkongsian tadi, kita telah membincangkan kesihatan wanita dari segi kedatangan haid. Seterusnya, mari kita lihat tentang masalah kedua yang akan muncul pada golongan wanita, iaitu kesihatan kulit kita. Adakah anda tahu sejak bila ke kulit anda mula menua? Menurut pakar-pakar, kulit kita akan mula menua sejak umur 25 tahun dan ke atas. Menua bermaksud kegagalan badan untuk menghasilkan kolagen dalam masa yang singkat, maka menjadikan kulit anda longgar. Keadaan ini bermula sejak umur 25 tahun tetapi hanya kelihatan ketara sejak umur 30 tahun. Jadi, saya ingin mengingatkan semua gadis muda sekarang, semakin awal anda mula menjaga kesihatan badan dan kulit anda, semakin lambat proses menua anda akan sampai. Okay? Untuk menggembalikan kesihatan kulit dan penghasilan kolagen, ia bukan sekadar membekalkan kulit kita dengan kolagen semata-mata. Hal ini terjadi kerana punca penyebabnya adalah kulit anda yang semakin menua, maka tidak dapat menghasilkan kolagen sendiri. Jadi, kulit kita bukan saja perlu menghasilkan kolagen, padahal juga perlu menghasilkan sel-sel kulit yang baru supaya menggantikan sel yang lama. Barulah kita dapat kelihatan muda dan cerah berseri. Sebaliknya, jika kulit anda adalah gagal untuk menjana semula sel-sel kulit anda, maka ia sudah tentu akan kelihatan lebih tua. Jadi, punca penyebabnya bukan untuk membekalkan kolagen sejak masa muda, padahal memastikan sel stem kita adalah sihat. Okey, apakah maksud sel stem?
Sel stem merupakan asas kepada semua sel dalam badan kita. Sel stem adalah sel yang belum membeza. Apabila sel stem membahagi kepada sel anak yang baru, ia berpotensi membeza kepada sel dengan fungsi yang lebih khusus seperti sel otak, sel kulit, sel darah merah. Jadi, sel anak yang ada pada kulit kita akan menjadi sel-sel kulit. Dengan ini, kita boleh mendapati bahawa untuk mengekalkan kesihatan kulit anda, ia mestilah berkait dengan sel kulit yang baru dan sihat. Dan sel kulit baru adalah berasal dari sel stem yang sihat. Jadi, proses penuaan kulit adalah proses penuaan sel stem anda, di mana produktivitinya sudah semakin lambat dan seterusnya melambat lagi proses penjanaan semula sel kulit anda dan juga proses pemulihan kulit anda. Dengan ini, tanda-tanda penuaan kulit kita akan menjadi semakin ketara. Oleh itu, kita mestilah fokus pada penjanaan semula sel stem kita dan bagaimana kita dapat mencapai hasrat ini melalui bantuan seperti L-Marino Yang. Mari kita lihat ke semua bahan ini dengan lebih teliti. Bahan pertama, ekstrak dari buah delima Viqua teknik. Sebenarnya, bahan ini berperanan untuk mengelakkan pembahagian sel kolagen kita kerana ia dapat menyekat aktiviti hyaluronidase yang berfungsi untuk membahagikan sel kolagen dalam badan kita. Jika enzim ini terlalu aktif, maka kolagen kita akan kerap dibahagikan dan akhirnya hilang begitu sahaja. Dengan ini, Viqua teknik dapat mengunci kelembapan kulit kita dan seterusnya meningkatkan hidrasi kulit kita, mencapai keseimbangan hidrasi lipid kerana hidrolipid ini merupakan satu lapisan perlindungan kulit kita. Dengan adanya hidrasi kulit yang tinggi dan hidrolipid yang seimbang, kulit anda akan menjadi lebih licin, maka mengurangkan kerutan dan garis halus. Okey? Bahan Viqua teknik plus ini adalah dihasilkan dengan teknologi canggih yang telah dipatenkan, iaitu sistem penghantaran nano-ADS yang dapat melapisi ekstrak ini dengan satu membran supaya tidak dirosakkan oleh asid perut dan juga lebih senang untuk diserap oleh sel-sel kita. Dengan teknologi ini, barulah badan kita dapat menyerap nutrien tersebut dengan sempurna. Punca kita makan ke semua suplemen ini adalah untuk menambah baik kesihatan kulit, kesihatan badan kita kan. Jadi kita mestilah memastikan penyerapan nutrien, penyerapan bahan-bahan tersebut adalah sempurna dalam badan kita. Jadi dengan adanya teknologi sistem penghantaran nano-ADS ini, kita dapat memastikan bahan-bahan yang sangat berkualiti dalam L-Marino Yang ini dapat diserap dengan sempurna dalam badan anda. Okey? Okey, mari kita lihat bahan-bahan yang berikutnya. Bahan yang kedua adalah bahan Vicenta. Dari perkongsian tadi, saya menyatakan bahawa manusia memerlukan sel stem untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Hal ini sama dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga mempunyai sel stem mereka masing-masing. Bahan Vicenta ini sebenarnya adalah ekstrak sel stem dari bunga buah delima. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa pengambilan bahan ini dapat menjana semula dan membaik pulih sel-sel stem yang ada dalam badan kita. Dan bahan ini juga dapat melindungi DNA kita daripada kerosakan. Disebabkan DNA adalah tempat yang memberi maklumat kepada badan kita untuk berfungsi. Jika DNA ini terjejas, maka badan kita juga mungkin berfungsi menurut informasi yang salah dan seterusnya menghasilkan sel-sel yang tidak sihat. Jadi, kita haruslah melindungi DNA kita supaya sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Beberapa kajian juga dijalankan untuk menguji keberkesanan bahan Vicenta ini untuk merangsang pembaharuan sel stem kita. Dan keputusan kajian adalah seperti graf yang ditunjukkan sekarang. Kajian ini telah membandingkan Vicenta dengan bahan lain seperti plasenta kambing dan suplemen biasa. Keputusan kajian ini telah menyatakan bahawa pengambilan Vicenta dapat mengurangkan kelebaran kerutan kulit, meningkatkan elastik dan kelembapan kulit dengan lebih efektif.
jika berbanding dengan plasenta seperti plasenta kambing. Keputusan kajian ini juga membuktikan betapa efektif dan membantu bahan Vicenta ini dalam penjagaan kecantikan kulit kita daripada bahan plasenta yang lain. Dengan ini anda juga boleh mengelakkan diri daripada kebimbangan adakah anda menyerap hormon haiwan daripada Vicenta kambing. Okey, Vicenta ini adalah berasas daripada tumbuh-tumbuhan sahaja. Okey, bahan yang ketiga adalah red orange complex. Sebenarnya, amount antioksidan yang ada pada red orange complex dalam El Marino yang ini adalah 3 kali tinggi daripada red orange complex yang biasa. Sebagai antioksidan yang sangat berkesan untuk mengurangkan impak atas keradangan kulit. Oleh itu, bahan red orange complex atau ROC juga dapat menyekat dan mengurangkan tekanan oksidatif. Apakah tekanan oksidatif? Tekanan oksidatif iaitu merupakan ancaman dari radikal bebas yang terlampau banyak. Selain itu, ROC ini juga dapat meningkatkan fibroblast dan keratinocytes kulit kita. Kedua-dua ini adalah sesuatu jenis sel-sel kulit pada struktur kulit kita. Sebenarnya, apabila badan kita semakin berusia, fungsi bagi kedua-dua sel kulit ini akan menjadi semakin lambat, maka merosot penghasilan kolagen dalam badan kita. Jadi, dengan adanya red orange complex, ia dapat melindungi kulit kita dan juga merangsang pemulihan kulit kita kerana sel fibroblast dan keratinocytes tadi memang berkait rapat dengan pemulihan kulit kita. Pada masa yang sama, bahan ini dapat membentuk lapisan kulit yang sihat untuk mengelakkan kulit daripada ancaman seperti sinaran UV dan pencemaran. Okey? Bahan yang terakhir adalah kolaktif. Merupakan bahan yang terakhir adalah kolaktif. Merupakan molekul yang lebih kecil kepada kolagen dan elastin dalam badan kita. Kedua-duanya adalah bahan utama untuk pemulihan kulit kita dalam aspek kolagen dan elastin. Kajian juga dijalankan atas bahan kolaktif ini dan mendapati keberkesanannya untuk melincingkan kulit kita dan mengurangkan kedutan dan juga garis halus. Pembentukan garis halus berlaku apabila kulit kita kehilangan elastin dan tidak dapat mengunci kelembapan dengan efektif. Oleh itu, sekiranya anda dapat meningkatkan hidrasi dan perlindungan kulit anda, barulah susunan struktur kulit anda dapat menjadi lebih sihat dan cantik. Dan seterusnya mengurangkan kedutan dan garis halus. Jadi, kita juga dapat mengurangkan kejadian keradangan kulit akibat perlindungan yang merosot. Berdasar keputusan kajian ini, kita boleh mendapati kesan yang ketara dalam pengurangan kedutan di antara kalangan subjek yang mengambil kolaktif jika berbanding dengan sekumpulan orang yang ambil suplemen biasa saja. Inilah 4 bahan penting yang ada dalam produk El Marino yang. El Marino yang diperbuat daripada 4 bahan semula jadi terbaik dari kawasan terpilih di seluruh dunia. Bahan-bahan yang diekstrak dari kawasan terpilih ini memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Bahan pertama adalah Vicua teknik, ekstrak plasenta dari buah delima, manakala bahan kedua adalah Vicenta yang diekstrak daripada bunga buah delima. Kedua-dua bahan ini adalah berasal dari negara Sepanyol yang berhampiran dengan gunung berapi melalui kaedah pertanian biodinamik. Kaedah pertanian biodinamik ini merupakan satu bentuk pertanian organik yang ditanam tanpa sebarang baja kimia dan pada masa yang sama dapat mengekalkan kesuburan tanah vulkanik, maka menyebabkan kandungan nutrisi dan mineral yang lebih tinggi antara tanamannya. Bahan yang ketiga adalah red orange complex yang berasal dari negara Itali. Bahan ini merupakan antioksidan yang sangat berkuasa, maka dapat melindungi kulit kita. Bahan yang terakhir adalah kolaktif yang berasal dari negara Perancis. Jadi, anda boleh nampak bahan-bahan kita adalah berasal dari kawasan terpilih di seluruh dunia kita untuk memaksimumkan kesan produk El Marino yang ini.
Secara tuntasnya, perkongsian saya pada malam ini adalah untuk mengingatkan semua golongan wanita, terutamanya gadis muda, supaya menitik berat isyarat-isyarat badan anda yang melambangkan kesihatan badan anda. Tanda-tanda seperti tempoh getaran haid dan isi paru darah haid sebenarnya sedang menyampaikan mesej tersirat kepada anda. Okey, janganlah tunggu sehingga kemunculan masalah yang serius barulah mula menjaga badan anda. Bolehlah mula sekarang. Okey, sekian saja perkongsian saya pada malam ini. Mari kita jumpa pada masa depan. Thank you. Bye-bye.